Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, hari ni kita nak belajar, kita nak buat quiz dulu ya. So, kita play kepada quiz kita. Okay, kita pergi kepada team, kita pergi pilih yang tadi. Bird, okay, kemudian kita nak main klasik. Okay, so kita nak main. Okay, pertama kita pilih yang ini dulu. Okay, so saya pilih yang ini ya. Okay, tak nampak Okay, rajah menunjukkan stereotip bagi seorang bayi yang telah dianalisa oleh doktor. Okay, nampak kan gambar ni kan? Okay, apakah penyakit tu? Apa penyakit tu? So, siapa nak jawab dulu? Pravin. Okay, Pravin, cuba kamu jawab ini Pravin. Okay, apakah penyakit genetik ini? Kalau kamu tengok dia pada kromosom yang ke-23 ni X. Dia ada satu sahaja kromosom dia. Ini sindrom apa? Masih lagi ingat tak? Sindrom apa? Kalau sindrom Down, 23. Kalau sindrom antara sindrom Turner ataupun albino. Albino ni apa? Yang dia punya kepala dia warna putih, muka dia warna putih. Hemofilia ni dia kekurangan darah kat badan. So yang mana Jawapan dia satu? C, cikgu. C. Are you sure C? So kita lihat jawapan dia. Salah. Jawapan dia A. Oops. So salah. So tim yang tu Pravin ditolak markah. Okey, kita lihat yang lain ya. Okey, kaji maklumat berikut. Okey, Homnes pula. Okey. Gen untuk rambut hitam dominan. Gen untuk rambut perang resesif. Okey, jika Ami mempunyai rambut perang, apakah genotip rambutnya? Jika Ami mempunyai rambut perang, apakah genotip rambutnya? Okey. Homnes ya, Homnes dengar lah. Kalau untuk rambut hitam dominan, H besar. Okey. Gen untuk rambut perang resesif. Ni tukar kepada H kecil ya. H kecil. Okey, salah ni. Okey, kalau dikata Ami ni rambut perang. So, dia apa? H besar, H kecil. Atau H kecil, H kecil. H besar, H besar. Atau H kecil, H besar. Yang mana satu gen untuk perang. Yang ini H kecil ya. Tukar kepada H kecil. Homnes, apa jawapan kamu? Homnes, apa jawapan kamu? Perang. C. 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 Ingat tak yang cikgu ajar macam mana? Kalau satu besar, satu kecil, dia tetap akan jadi dominan. Kalau dua-dua besar, dia adalah dominan. Kalau dua-dua adalah kecil, dia adalah resesif. Kita tengok. Tadi kata C. Salah. Jawapannya D. Dia mesti satu kecil, dua-dua mesti kecil. Homnes, tolak maki markah. Okey. Dah masa. Dua-dua salah. Okey. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, Homnes. Pravin, kau nak burung yang mana? Saya nak yang burung warna hijau, cikgu. Burung warna hijau yang ini Yang sana tepi, cikgu. Ni. Ya. Okey, kita lihat apa soalan dia. Antara berikut, proses pembahagian sel yang mana berlaku di hujung pucuk dan akar pokok raya? Cikgu dah ajar dah hari tu. Hujung pucuk dengan akar. Mitosis, mutasi, meiosis atau fotosintesis. Yang mana satu? Pravin, ingat lagi tak? Fotosintesis, cikgu. Fotosintesis. Are you sure? Sure? Sebelum saya check, ingat tak apa beza yang kita belajar? Kita ada dua sahaja pembahagian sel. Apa yang kita belajar? Dua sahaja pembahagian sel. Meiosis dan mitosis. Homnes, nanti kamu kena tolak. Okey, Pravin. Yang mana berlaku pada hujung pucuk dan akar? Mitosis. Mitosis. Jawapan kamu A. Okey, tahniah. Okey, tahniah. So, Saya dapat markah. dapatlah markah. Nampak tak?
Begitulah nak main dia. Okey, sekarang oleh nampak gayanya Poogle ada. So, Poogle akan kumpulan dengan Pravin. Raja Lechemi akan kumpulan dengan Homnes. Okey, Homnes nak burung yang mana? Homnes? Nak Putih je, putih. putih? Putih? Ini? Dia je. Okey, ini burung helang lah Homnes. Okey, Raja menunjukkan proses persenyawaan ovum M dan N yang masing-masing menjadi bayi perempuan dan lelaki. Saya besarkan mereka jawapan. Apakah kandungan genetik sperma yang mempersenyawakan ovum M dan N? Okey, adakah A, B, C atau D? Sperma bagi ovum M yang ini, adakah ini? Ataupun A 44 tambah XX dikahwin dengan sperma 44 tambah XY. Adakah B 44 tambah XY dan sperma 44 tambah XX? C 22 tambah Y, sperma 22 tambah Y. Adakah D 22 tambah Y untuk N 22 tambah X? Yang ini kena ingat lelaki dengan perempuan. Okey, lelaki dengan perempuan. Homnes dan Raja Lechemi satu tim ya. Raja Lechemi dengan Homnes boleh jawab sama-sama. Okey, yang mana satu Homnes? A, B, C, D. Homnes, yang mana satu? A. A. Okey, kamu jawab A. Okey, kita check. Oops, jawapan dia adalah C. Okey, dia kata yang ini kalau untuk ovum M, dia mesti separuh daripada dia. So, 22. Okey, 22. 2M untuk sperma bagi ovum yang M tu, dia mesti XX. Ataupun bila dah jadi separuh, dia adalah 22 tambah X. Dan sperma bagi ovum N mesti 22 tambah Y. Okey, so salah. Okey, tim 2 masih lagi tak ada jawapan. Okey, so tim 1. Pravin. Okey, Pravin nak burung yang mana, Pravin? Poogle, are you with me? Poogle nak burung mana, Poogle? Cikgu. Poogle nak burung yang mana? Yang warna pink tu. Ni, ui. Pink. Okey, Raja menunjuk, yang ini memang tak ada gambar tadi kan? Okey, Raja menunjukkan hasil pembiakbakaan pilihan bagi jagung. Okey, so cikgu tu ini adalah rajah dia. Okey, so dia akan dikacukkan dan akan jadi jagung C. Agak-agak apakah ciri yang manakah yang betul bagi jagung C? Okey, so yang ini jagung A dikacukkan dengan jagung B. Apakah hasil anak dia? A, B, C, D. A manis, nipis, saiz besar. B manis, isi tebal, saiz besar. C kurang manis, isi tebal, saiz besar. Adakah ataupun D manis, isi nipis dan saiz kecil? Yang mana satu? Poogle boleh jawab yang mana? A, B, C, D. Poogle dan Pravin boleh berbincang. Mana satu? Saya rasa C cikgu. Okey. Okey, kita tengok adakah C jawapan dia. Okey, kita check. Ya, betul. Yes. Tim lelaki dah ada 2 dah. Aduh, cepat Homnes dan Raja Lechemi. Okey, so Homnes nak burung yang mana pula? Okey, ambil inilah Homnes. Cikgu pula yang pilih. Okey. Swap points. Nak swap point. No. Maksudnya burung yang itu akan jadi swap point. Maksudnya tim 1 dapat markah untuk tim 2 pula. Minta maaf. Pravin. Apa yang terjadi cikgu? Itulah yang terjadi. Maksudnya burung yang tadi dia akan swapkan point tu kepada kumpulan Homnes. Yang ni tak adil cikgu. Website ni tak adil. Okay, Saya nak ban website ni. Okay. So Homnes, pilih. Okay, Pravin, pilih. Mana burung yang kamu nak? Nak tambahkan markah lagi ni? Burung Nuri cikgu. Burung Nuri yang ini ke? Ya cikgu. Okey. Raja di bawah menunjukkan kacukan di antara tulip berbunga merah dengan tulip berbunga putih. Okey. So, tulip merah M besar, M kecil. Ini cikgu dah ajar hari tu ya. M kecil dan M kecil. Dia tanya, apakah genotip dan fenotip bagi sel anak Q? Agak-agak Q ni dapat apa? M besar dengan yang mana satu?
Dan apakah fenotip dia? Merah ke putih? Pravin, apa jawapan? Sekejap cikgu, saya Ah. tengok-tengok. Tengok ni, yang Q. Dia nak Q. Pravin kata A. Okey, adakah betul? B. Saya lupa tadi nak bagi tahu antara burung-burung ni akan ada satu bom. Nah, contohnya macam tadilah bom dia akan bagi markah dekat tim yang lain. Okey, Homnes, kau nak burung yang mana? Nanti dapat yang bom pula lagi. Nanti dibagi pula markah dekat tim satu. Yang mana? Cikgu pilihlah. Cikgu pilih lah. Tadi cikgu pilih nanti jadi bom macam tadi. Okeylah, cikgu pilih lah. Okey, antara berikut yang manakah tidak melibatkan kejuruteraan genetik? Terapi gen, DNA rekombinan, penghasilan organisma termodifikasi, rawatan kemoterapi pada pesakit kanser. Yang mana? Tidak melibatkan kejuruteraan genetik. Okey, kita lihat jawapan dia. Okay, kita cek. Ya, betul. Tambah lagi markah. Oh, ini namanya rezeki di telapak tangan. Ini namanya rezeki di telapak tangan. Okey, Pravin. Jangan risau, janganlah sedih, Pravin. Okey, pilihlah burung mana. Cikgu tak nak pilih. Nanti kena pula. Pugal, Pravin, pilih satu burung. Peacock cikgu, peacock. Peacock. Where is peacock? Okay, here is peacock. Okey, antara berikut yang manakah betul tentang proses? Okey, proses dia adalah bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Yang mana yang betul? Adakah A, nukleus membahagi 2 kali? Adakah B, proses itu berlaku dalam semua sel soma? Adakah C, bilangan kromosom dikekalkan? Adakah D, setiap sel induk menghasilkan 2 sel anak? Kalau kita lihat je soalan ini, dia kata separuh daripada sel induk. Kita ada 2 je, mitosis ataupun meiosis. Apakah sifat mitosis? Apakah sifat meiosis? Kalau kamu tengok A, B, C, D. Yang mana yang betul tentang proses di atas? So, proses di atas apa? Mitosis ke meiosis? Yang mana satu berkenaan dengan proses tersebut? Okey, Pravin, apa jawapan awak? Jawapan saya adalah Pat, sebelum cikgu cek. Cikgu nak tanya Pravin, ini proses mitosis ke meiosis? Dia hasilkan meiosis. separuh. Meiosis. Okey, yang mana satu yang betul tentang meiosis? D. Okey, kamu kata D. Oops. A. Meiosis. Tak cikgu, masalah saya memang ingat A. Lepas tu tiba-tiba saya saya jawab D. Ayo. Tak ada luck lah hari ni, Pravin. Okey, so. Ada luck cikgu, cuma tu yang bom-bom tu. Bom-bom tu masalah Okey, Homnet, tak cikgu pilih ke kamu pilih? Cikgu pilih. Okey, cikgu suka yang ini. Oh, swap. Masuk balik dekat markah dia. Itu namanya rezeki jugalah tu kan, Pravin. Betul cikgu. Okey, so Pravin kena jawab soalan. Okey, Pravin, yang mana satu kamu nak pilih? Cikgu pilih cikgu. Okay, cikgu Kali pilih. ni cikgu pilih. Tengok cikgu pilih akan jadi macam itu. Tadi Homnes dah menang dah. Okay, cikgu pilih penguin. Kena bagi dekat Tak apa, 5 poin. Tak apa cikgu, saya bagi je. Sedekah. Okay, so Homnes, mana satu kau nak pilih Homnes? Cikgu pilih ke Homnes? Nanti dapat lagi point Homnes. Homnes? Cikgu pilih kan? Pilihlah cikgu. Oh, cikgu pula pilih lagi. Aku takut aku ni tak ada luck je. Okey, inilah. Okey, Rajah menunjukkan satu peringkat bagi suatu sel yang mengalami pembahagian sel. Okey, pernyataan yang mana yang betul? Okey, kalau kamu nampak ni, dia bahagi dekat tengah-tengah. Lepas tu dia bahagi 2. Okey, kromosom dalam nukleus memendek dan menebal. Kromatid terpisah dan bergerak ke hujung kutub sel yang bertentangan. Kromosom tersusun di tengah gentian gelendong dan sel mula membahagi.
Kromosom bereplikasi untuk membentuk dua kromatid. Yang mana satu? Dia adalah A. Okey, kita lihat. Kita check jawapan dia. Oops, B. Okey, so Homnes tak ada luck dah hari ni Homnes. Banyak semua salah dah. Okey, tak apa tu Homnes. Okey, pergi kepada Pravin. Pravin, kekalkan markah kamu. Kalau tak nanti dibagi kepada Homnes. Okey, next. Yang mana satu kamu nak? Ada 4 lagi. Yang burung gagak tu cikgu. Burung gagak mana satu? Ini Ya, warna hitam tu. Warna hitam. Hitam ni ini burung gagak namanya. Okey. Sel soma di dalam seekor rama-rama mengandungi 26 jumlah kromosom. Bilangan kromosom dalam gamet rama-rama tersebut 13, 26, 52 atau 26. Yang mana satu? Pugal, kenapa senyap je Pugal? Cikgu. Apa jawapan Pugal? Kali ni Pugal bagi jawapan. Pugal bagi jawapan. A, B, Ya, C, D. Kalau dia kata gamet dia 26 kromosom. Rama-rama dia ada 26 kromosom. So, berapakah sel di dalam gamet tersebut? Separuh ke? Sama ke? Ganda 2 ke? Atau terlebih 10? Yang mana satu? Yang mana satu? C cikgu. C. Kita lihat. Tak, dia adalah separuh gamet. Ni kan sel gamet. Sel gamet ni dekat mana cikgu cakap? Dekat pembiakan. Kalau pembiakan, dia mesti separuh daripada 26. 26 bahagi 2. 26 bahagi 2, 13. So, jawapan dia A. Okey. Tolak markah. Okey, pergi kepada tim kedua. Okey, Homnes, yang mana satu nak milih? Cikgu pilih. Cikgu pilih lagi. Okey, cikgu pilih. Okey, bagus cikgu pilih hari ni. Penyakit ini berlaku disebabkan oleh mutasi gen. Okey, pesakit yang menderita penyakit ini tidak dapat menghasilkan pigmen melanin dalam kulitnya. Apakah nama penyakit tersebut? Albino ke? Hemofilia ke? Buta warna ke? Anemia sesabit. Ini senang ni Homnes. Ni boleh ni Homnes. Dekat pigmen. Pigmen melanin tu maksudnya dekat kulit. Yang mana satu? Boleh Homnes? Yang mana satu Homnes? B, D, C, A. Yang mana? B. Oh, bola. Kulit ada berkenaan dengan buta warna ke? Mestilah A, albino. Kan cikgu cakap tadi, albino tu berkenaan dengan kulit dia warna putih, rambut dia warna putih. Hemofilia ni berkenaan dengan sistem darah dia. Buta warna ni, mata dia tak nampak antara, contohnya, warna traffic light. Warna traffic light dia tak nampak. Dia tak dapat bezakan warna hijau, merah, kuning. Anemia sel sabit ni apabila kamu punya sel darah dia berbentuk sabit. So, dia tidak dapat mengangkut gas oksigen. Ingat tak yang kita belajar? So, jawapan dia adalah A. Salah. Okey, satu lagi. Okey, last. Okey. Pravin, yang mana? Cikgu pilih lah cikgu. Yalah, cikgu pilih burung hantu lah. Okey, raja di bawah menunjukkan generasi pertama hasil kacukan di antara 2 ekor arnab yang mempunyai warna bulu yang berlainan. Okey, kalau kamu tengok, jantan dia warna kelabu, betina dia warna putih. Bila dia kahwin, dia akan dapat 2 anak. Kemungkinan dia generasi pertama 2 anak kelabu, 2 anak yang putih. So, dia kata jika K besar mewakili gen dominan bagi arnab berbulu kelabu dan K kecil mewakili gen resesif bagi arnab berwarna putih. Apakah genotip kedua-dua induk tersebut? Kedua-dua induk tersebut? Okey, agak-agak kalau dia nak dapatkan anak dia 2 kelabu, 2 putih, siapakah yang akan dikacukkan? K besar ataupun K besar K kecil. Ingat tak yang kita buat gambar silang tu?
Adakah B, K besar, betina K kecil? Adakah C, K besar, K kecil, betina K kecil? Adakah jantan K kecil, betina K kecil? Okey, yang mana satu? B cikgu. B. Bola. B. C, cuba kamu buatkan. Cuba kamu buat K besar, K kecil. K besar, K kecil dengan K kecil. Tengok betul tak dia punya jawapan. Kalau jawapan dia betul, so yang ini K besar, K kecil. K besar, K kecil. K kecil. Betul lah. Dia akan dapat 2 anak kelabu dan 2 anak putih. Kalau kamu kata B. Okay, tadi si budak, siapa nama budak ni? Pravin kata B. So, kalau B, dia akan dapat semuanya adalah anak yang kelabu. 100% anak dia kelabu. Kalau tak percaya, kamu buat balik, Pravin. Ingat tak yang cikgu ajar tu? Yang silang-silang tu ingat tak? Boleh? Okay, so salah. Okay, so Homnes satu lagi tinggal lah. Okay, raja di bawah menunjukkan keadaan kromosom dalam suatu pembahagian sel. Di manakah berlaku? Kalau kamu tengok ni apa? Apa nama proses ni? Pindah silang. So pindah silang hanya berlaku dekat mana? Ingat cikgu ajar dekat mana? Otak dan hati, jantung dan kulit, ovari dan testis, pankreas dan kelenjar pituitari. Yang mana satu, Homnes? Okay, yang mana satu? A, B, C, D, Homnes? Pindah silang. C. Okay, kita tengok. Ya, betul. Meiosis. Ini proses meiosis. Okay, proses meiosis berlakunya pindah silang. Ingat tau. Dia hanya berlaku pada sel pembiakan. Okay, sel pembiakan adalah di ovari dan testis. Okay, tahniah kepada semua. Okay, so okay, tahniah kepada tim 1. Okay, so seronok tak main game yang ini? Seronok tapi takut juga. Seronok, cikgu. Seronok kan? Tapi takut point tu terlepas kepada orang lain. Itu namanya rezeki. Okay, tahniah kepada tim Pravin dan Pugan. Yeah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, sudi untuk join game saya. Kamu nanti, okay, sila buat lagi sekali dalam mana? Dekat quizzes tu. So, nanti tolong buat lagi sekali. Tengok berapa markah Pugel, Pravin, Homnes dan Raja Lechemi. Boleh? Boleh tak? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jom kita lihat soalan ini. Okay, soalan ni dia kata Adam family. Okay, yang ini adalah keluarga Adam. Okay, keluarga Adam daripada atuk dia, keluarga bapa dia, keluarga ibu dia. So, nanti dia akan dapat anak-anak lah. So, Adam ada dekat sini. Okay, berdasarkan rajah di atas, lengkapkan jadual di bawah. Okay, berapakah orang yang rambut lurus, lelaki, perempuan? Berapakah rambut kerinting, lelaki dan perempuan? Okay, cuba buatkan untuk saya sekarang ni. Cikgu, macam mana nak tahu? Okay, tengok sini. Kalau rambut lurus, lelaki, dia bentuk dia begini. Petak warna hitam. Kalau perempuan, bulat warna hitam. Tapi rambut kerinting, kalau lelaki, dia petak tapi dia tak ada warna hitam, dia putih sahaja. Kalau yang untuk rambut perempuan, dia bulat, dia kosong sahaja, putih sahaja. So, tolong kirakan untuk cikgu. Berapakah perempuan dan lelaki rambut lurus dan kerinting? So, kalau ikutkan sini, lelaki yang berambut lurus. Okay, lelaki yang berambut lurus kena yang warna hitam ni. So, ada berapa lelaki yang berambut lurus? Okay, so kalau kat sini, dia tulis kat sini jawapan dia. Okay, kita semak. Sini dia kata 2. Dekat sini 5. Dekat sini 5. Dan sini adalah 4. Rambut lurus. Rambut lurus. So, kalau kamu tengok betul ke 2? 1, 2. Betul lah. So, 2. Perempuan berambut lurus. Berambut lurus. So, 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak 5? Okay, betul 5. Okay, rambut kerinting lelaki.
lelaki. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi. Okey, perempuan rambut kerinting. Okey, perempuan rambut kerinting. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey, betul. Okey, betul tak kamu semua? Okey, so kalau jenis rambut ni, okey, ingat tak? Ini variasi apa? Variasi selanjar ataupun variasi tak selanjar? Okey. So kalau kamu tengok kepada sini, kena lukiskan dia punya gambar rajah untuk graf lah. So tadi lelaki. Okey, lelaki yang rambut lurus. So lelaki yang rambut lurus tadi adalah berapa tadi lelaki yang rambut lurus? So lelaki yang rambut lurus kalau kamu tengok tadi ada 2 sahaja. So dia kata warna hitam. So, kamu buat dekat sini, 2. So, tapi yang ini nampak tak? Dia tak ada tulisan tentang dia punya nombor. So, kamu buat sini. 2, 4, 6. Okey. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Cikgu tak nak buat macam itulah sebab panjang kan dia punya tu kan. Cikgu nak selang 2. So, maksudnya cikgu nak buat macam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalam buku, siapa yang buat dalam buku, snap gambar. Kalau dalam Google Form pun disuruh snap gambar kan. So, kamu buatkan lukisan dekat buku kamu. Kemudian, buatkan graf ya. Okey, so yang pertama, lelaki yang pertama dia kata 2. So, warnakan hitam. So, buat sini. Okey, 2. Okey, 2. Lepas tu kamu hitamkan dia. Okey, hitamkan dia guna pen lah nanti ya. Okey, penkan dia. Okey, kemudian rambut kerinting. Rambut kerinting dia warna petak warna putih. So, ada 5. So, kamu pergi kepada sini, pakai pembaris, pergi ke sini. So, 5. Ini jangan boldkan apa-apa, okey? So, kemudian untuk perempuan, 5 dan 4. Okey, 5. Okey, kemudian 4. Sini. So, rambut, alamak cikgu tak ada pen lah. Okey, so ini tadi warnakan hitam. Cikgu ada pen hitam lah. Okey, warnakan hitam. Warnakan hitam. So, ambil lah highlighter ke apa ke, warna hitam ya. Okey, ini warna hitam. Ini pun warna hitam tadi. Okey, dah siap. Okey, kemudian. Okey, siap ya. Okey. Boleh ya. Berapa peratus ahli keluarga Adam mempunyai rambut lurus? Okey, kalau nak kirakan peratus. Okey, kalau nak kirakan peratus, kamu kira dulu. Okey, berapakah semua ahli keluarga Adam? So, semua ahli keluarga Adam, kalau kamu tengok sini, kamu jumlahkan semua sini. Semua sini apa? 2 tambah 5 tambah 5 tambah 4. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 6, so dapat 16. So, maksudnya ada 16 ahli keluarga. So, 16 ahli keluarga tadi, okay, dia nak, macam nak kira peratus, okay, yang mempunyai rambut lurus. So, rambut lurus, kalau kamu tengok sini. Nampak tak sini? Ini rambut lurus. Berapa? 2 tambah 5 berapa? 7. So, kamu dapat rambut lurus 7. Yang ini 16 jumlah semua ahli keluarga dia. So, lepas tu kamu kalikan dengan 100. Okey. So, bila kamu kirakan, kamu akan dapat. Okey, tulislah dalam kerja kat sini. 7 per 16 kali 100. So, kamu akan dapat 43.75%. Okey. Boleh ke Pravin? Pugan? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, faham ya macam mana nak buat dia? Okey. Buat jawapan sahaja. Soalan tak payah salin. Okey, yang ini graf nanti boleh buat nanti ya. Okey, kalau lambat, okey, boleh buat nanti. Okey, yang ini. Sebab kita kejar masa. Nombor 2. Rajah menunjukkan pewarisan bagi jenis cuping telinga. Okey, yang ini melekat, yang ini bebas. Okey, lepas tu dia akan dapat anak P, Q, R dan S. Kita pun tak tahu anak A dia apa. So, apakah jenis variasi? Jenis cuping telinga. Okey, ni Pravin tahu. Cuping telinga. Variasi apa? Selanjar ke tak selanjar? Pugal, selanjar ke tak selanjar? Jenis cuping telinga. Variasi? Tidak selanjar. Pandai. Tidak selanjar. Okey. Dia kata pula,
satu faktor yang mempengaruhi kalau tak selanjar ni. Apa faktor dia? Apa faktor untuk variasi tak selanjar? Kenapa kamu boleh dapat hidung sama dengan mak kamu? Macam mana kamu boleh dapat cuping telinga sama dengan ayah kamu? Sebab kita faktor apa? G apa? Genetik. Boleh? Genetik. Okey. Kemudian, berdasarkan rajah, nyatakan peratus mendapatkan anak yang mempunyai cuping telinga melekat. Melekat. So, melekat maksudnya T kecil. So, berapa peratus? Yang ini, tengok betul-betul cikgu ajar. Okay, buatkan dekat buku kamu. Yang ini kena buatkan dalam buku. So, buat macam silang yang cikgu ajar tadi. T kecil daripada ibu. Yang ini. Kahwin dengan ayah. T besar, T kecil. Okay, kemudian kamu pecahkan dia. T kecil, T besar, T kecil. Yang ini kita dah besarkan dia. Okay, kemudian yang nombor 1. Ingat tak cikgu ajar dulu? T kecil kahwinkan dengan T besar yang ni. Nombor 1 kahwinkan dengan nombor 3 sini. So, kamu akan dapat T besar, T kecil. Kemudian, yang nombor 1 kahwinkan dengan nombor 4. Okay, nombor 1 kahwinkan nombor 4. So, kamu akan dapat T kecil. Okay, yang itu faham? Okay, kemudian yang nombor 2. Nombor 2 kamu kahwinkan dengan nombor 3. 2 kahwinkan nombor 3. So, dapat T besar, T kecil. So, kemudian nombor 2 kahwinkan dengan nombor 4. Okey, so dapat T kecil. So, kalau kamu lihat dekat sini, berapa persen anak yang telinga melekat? So, ada 1, ada 2. So, 2/4 kalikan dengan 100. Dia nak persen kan? 2/4 kali dengan 100, kamu akan dapat 50%. Okey? 50%. Faham tak? Homnes, Pravin dan Pugal. Boleh tak? Ni cara cikgu ni. Ingat tak cikgu cara cikgu ni? Ingat cikgu. Ingat kan? Okey, alhamdulillah. Ingat pun. Tuliskan sedikit. Cikgu tunggu. Tak apa. Cikgu tunggu. Okey, lepas ni waktu siapa perniagaan risau terkena apa? Terkena waktu orang. Okey, dapat satu soalan pun jadilah. Okey, so 50%. Okey, jika seorang murid lain yang tidak dapat menggulungkan lidah, okey, berlatih selama bertahun-tahun, adakah dia akan dapat gulungkan lidah? Boleh tak? Kalau benda yang bergenetik, boleh tak? Tak boleh. So, tulis kat sini tidak. Okey, kenapa tidak? Okey, kenapa tidak? Disebabkan dia adalah variasi tak selanjar. Okey, dia tidak boleh berubah. Sebab genetik kan? So, kamu tulis kerana variasi tidak selanjar tidak boleh berubah. Okey, kerana variasi tidak selanjar tidak boleh berubah. Okey, boleh ya? Okey. Kita tengok kepada rajah B. Yang ini cuba buat sama-sama dengan cikgu. Cuba buat sama-sama dengan cikgu. Okey, tengok ya. Tengok cikgu buat ya. Sama-sama ya. Kita buat sama-sama ya. Okey. Yang ini nampak? H H kahwinkan dengan yang ke cikgu umpamakan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, ada je dia punya genetik yang dia punya yang ini, kamu pecahkan 2. Okey, lepas pecahkan 2, nombor 1 kahwinkan dengan nombor 3. So, dapat X, H. Okey, dah siap. Yang ini pula kahwinkan dengan, kamu nampak dia punya tanda dekat mana? Dengan nombor 4. X, H kecil. Okey, yang ini pula. Okey, yang ini pula dia akan jadi X, H besar, Y. Okey. Y yang ini dengan X, so dia akan dapat X, H kecil, Y. Okey. Lengkapkan. So, dah lengkap dah kamu punya gambar rajah. Berapa peratus? Okey, berapa peratus yang akan sakit hemofilia? So, kalau kamu tengok yang sakit hemofilia yang ini saja. Yang ini tak. Yang ini pun tidak. Yang ini pun tidak. Macam mana cikgu nak tahu? Cikgu tengok yang ini. Yang H dia. Kalau H besar, dia bukan hemofilia.
H besar, H kecil, dia bukan. Tapi dia membawa je. Okay, yang ini H besar dengan tak ada. So, dia bukan. So, ini H kecil. Dia satu saja. So, satu saja. So, satu ni kalau nak kira persen, macam mana cikgu ajar tadi? 1 bahagi ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. So, 1/4 kali 100. So, 1/4 kali 100, kamu akan dapat 25%. So, tulis kat sini. 25%. Okey. Kemudian, lepas ni, nyatakan proses K. Proses K yang dekat sini ya. Proses K yang dekat sini, yang ini adalah apabila, ingat ni, dia hanya berlaku pada sel pembiakan. Apa nama yang berlaku hanya proses sel pembiakan? Nak antara mitosis atau meiosis? Mitosis ke meiosis? Ia adalah meiosis. Okey. So, apakah jenis mutasi? Kita mutasi pula, kita ada 2 saja. Mutasi gen ataupun mutasi kromosom. Ingat, yang tentang apa namanya? Sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, semuanya berkaitan dengan mutasi kromosom. Kalau hemofilia ke albino ke, dia adalah mutasi gen. So, ini apa? Ini adalah hemofilia. Dia confirm adalah mutasi gen. Okey. Kemudian, kita lihat soalan yang kemudian. Okey. Aminah seorang pesakit hemofilia. Dia mengalami kecederaan serius semasa kemalangan dan terpaksa melalui pembedahan. Terangkan kenapa pesakit hemofilia berdepan risiko yang sangat tinggi semasa pembedahan. Sebab apa? Hemofilia ni keadaan bila kamu punya sel darah lambat nak beku. So, bila lambat nak beku, maksudnya pendarahan kamu akan sukar dihentikan. So, bleeding je lah. Dia akan bleeding, pendarahan sahaja. So, apa yang kamu tulis kat sini? Kamu tulis sama-sama cikgu ya. Hemofilia menyebabkan proses pembekuan darah lambat berlaku. Okey, dan menyebabkan pendarahan sukar dihentikan. Okey, dah. Okey, salin dulu. Cikgu tunggu. Home next. Pasti waktu kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Tahniah.